Adapun pada istilah fiqh merujuk kepada dua benda, dua makna. Yang pertama, ma'rifatu al-ahkam asy-syar'iyyah al-muta'alliqah bi a'malil mukallafin wa aqwalihim wal muktasabah min adillatiha at-tafsiliyah. Maksud fiqh yang pertama ialah dia kata mengetahui hukum syarak, mengetahui hukum. Ini jinsun fit ta'rif. Maknanya definisi dalam bahasa Arab dia mesti jami' dan mani'. Jami' maknanya merangkumi semua jenis-jenis yang ada. Kemudian mani' dia mesti mani'. Mani' maknanya dia menghalang benda lain daripada masuk ke dalam definisi itu. Kalau dia bukan daripada definisi itu. Mana dia kata bila kata fiqh ma'rifatul ahkam, mengetahui hukum. Maka masuk semua. Semua jenis hukum masuk. Sama ada ia hukum fiqh ataupun dia hukum nahu ataupun dia hukum apa lagi? Hukum adat. Hukum akal, semua masuk. Jinsun fit ta'rif, dia jenis dalam ta'rif yang masuk semua. Dia nahu pun ada hukum. Tata bahasa Arab ni ada hukum. Betul? Fa'il hukum dia apa? Saya belajar bahasa Arab. Fa'il hukumnya marfu'. Ini orang yang belajar tata bahasa Arab. Tata bahasa Arab tu pun ada hukum, tapi dipanggil hukum nahwu lah. Dia bukan hukum fiqh. Kalau orang yang tak mengaji bahasa Arab, nanti orang tanya, fa'il hukumnya apa? Fa'il hukumnya haram. Suka-suka hati dia je kan. Fa'il hukumnya marfu'. Dia masuk semua hukum. Lepas tu baru dia letak satu lagi qaid, satu ikatan supaya keluarkan selain daripada fiqh. Dia kata ahkam asy-syar'iyyah, maka terkeluarlah hukum lughawiyah, terkeluarlah hukum aqliyah, terkeluar. Kerana hukum aqliyah, hukum nahwiyah tak termasuk dalam fiqh. Mula-mula kita letak satu perkataan yang umum masuk semua, lepas tu kita keluar sikit-sikit. Kita keluarkan yang mana yang bukan fiqh, kita keluarkan. Itu dipanggil ta'rif yang jami' dan mani'. Dia kata hukum syarak yang berkaitan dengan amalan mukallaf. Mukallaf ni manusia lah. Manusia dan jin. Mana tak termasuk fiqh kalau dia tak berkaitan dengan amalan malaikat. Sebab dia mukallaf. Wa aqwalihim, dan kata-katanya. Dan kata-kata mereka, kata-kata mukallaf. Maknanya perbuatan kita dan kata-kata kita berkaitan dengan hukum. Ada hukum yang keluar. Wal muktasabah, yang mana hukum ini diambil daripada dalil-dalil yang bersifat tafsil. Dalil-dalil yang bersifat khusus. Inilah yang membezakan fiqh dan usul fiqh. Bila kita kata usul fiqh, ni adik-adik yang belajar UIA kan. Bila kata usul fiqh, apa beza dengan fiqh? Fiqh ambil hukum daripada dalil yang bersifat khusus. Ambil satu ayat Quran, keluarkan dalil. Keluarkan hukum daripada dalil. Wa aqimus salah. Maka daripada ayat wa aqimus salah wa atuz zakah, kita ambil hukum. Apa dia? Salat wajib, zakat pun wajib. Itu makna fiqh. Tapi kalau usul fiqh, bukan gitu. Usul fiqh, kita tengok satu dalil, tengok satu dalil bersifat umum, keseluruhan dalil kita tengok, lepas tu kita rumuskan satu kaedah. Al-amru lil wujub. Perkataan perintah dalam Quran biasanya menunjukkan wajib. Itu usul fiqh. Usul fiqh mengeluarkan kaedah daripada dalil yang bersifat umum. Tengok semua. Kalau dalam bahasa metodologi universiti ni kita panggil apa? Induktif kan? Induktif kan? Maknanya kita tengok juzuk untuk kita buat kesimpulan yang besar. Betul? Sukatilah dia kata kan. Wahya nususun minal Qur'ani was sunnati wa ma yatafarra'u anhuma min ijma'in wa ijtihadin. Dia kata iaitu nas-nas daripada Quran dan sunnah, dan apa yang tercerai ataupun terbit daripada Quran dan sunnah,
iaitu daripada ijma' dan juga ijtihad, qiyas. Kadang-kadang orang tak setuju dengan kita bila kita kata kita mesti berpegang dengan Quran dan Sunnah. Dia kata, "Ustaz, mana boleh Quran Sunnah je, ijma' qiyas pun kena." Kita kata bila kita sebut Quran dan Sunnah pun sudah memadai. Kerana ijma' dan qiyas datang, hujah mereka datang daripada Quran dan Sunnah. Siapa yang pakai Quran dan Sunnah, automatik dia akan pakai ijma' dan qiyas. Cumanya kadang-kadang adalah beza pendapat sikit. Dalam bab qiyas ni macam Hanbali agak sempit sikit pakai bab qiyas. Hanafi agak luas sikit berdasarkan pemahaman mereka terhadap dalil. Okey. Makna yang kedua bagi fiqh. Boleh ke ni? Ke boring? Ya. Makna yang kedua bagi fiqh, dia kata al-ahkamu syar'iyyatu nafsuha. Makna yang kedua tadi, makna yang pertama kita tahu, pengetahuan kita terhadap hukum dinamakan fiqh. Makna yang kedua, hukum tu sendiri dinamakan fiqh. Hukum solat wajib, wajib itu fiqh, dia kata. Wa ala hadha naqul darastul fiqh. Aku belajar ilmu fiqh. Belajar ilmu fiqh tu belajar ilmu hukum. Okey? Wa ta'allamtuhu, yakni aku belajar ilmu fiqh, ay innaka darastal ahkam al-fiqhiyyah asy-syar'iyyah al-mawjudah fi kutubil fiqh wal mustamiddah min kitabillah ta'ala wa sunnati nabiyhi alaihi salatu wassalam. Dia kata saya belajar ilmu fiqh yang diambil daripada Quran, yang mana pemahaman itu diambil daripada Quran dan daripada sunnah Nabi. Wa ijma'i ulama'il muslimin, dan ijma' ulama' muslimin, wa ijtihadatihim, dan juga ijtihad mereka. Wa dhalika mithlu ahkamil wudu, seperti hukum-hukum wudu, hukum-hukum salat, hukum jual beli, hukum zawaj, hukum nikah kahwin, hukum radha, hukum penyusuan, wal harb wal jihad, hukum perang dan jihad, dan selain daripada itu, semua ini dinamakan fiqh. Ilmu ni dinamakan fiqh kerana ilmu ni merangkumi hukum-hukum yang diambil daripada Quran dan Sunnah. Okey. Kita langkah.